إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شغلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله على الله توكل. استغفر. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Dan kata setengah mereka itu situ, bahawa syukur itu atas 3 bahagi. Situ ya. Syukur itu atas 3 bahagi, iaitulah syukur pada hati, dan syukur pada lisan, dan syukur pada segala anggota. Qala ba'duhum asyukru ma'rifatul binjinan wa zikru bil lisan wa amal bil arkani. Ini sambungan daripada matan dulu itu. Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada di zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Barang siapa yang tiada syukur ia akan segala nikmat, maka senya mengerja ia bagi menghilangkan dia. Mana dia tak bersyukur, makna dia sebenarnya berusaha menghilangkan nikmat itu. Yang ini Allah Ta'ala sebut jelas dalam Al-Quran, wa man lam la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. La in syakartum, sekiranya kamu syukur, la azidannakum, akan kami tambah, maknanya. Wa la in kafartum, dan sekiranya kamu kufur, inna azabi la syadid, sungguhnya azab Allah Ta'ala maha dahsyat. Jadi 2 perkara berhubung dengan nikmat. Semua adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat adalah kurnia besar daripada Tuhan. Maka oleh kerana itu 2 benda berlaku. Apabila insan mensyukurinya, maka dia menambat nikmat itu. Dan apabila berlaku sebaliknya, dia tidak mensyukuri, bermakna dia mendedahkan kepada, tertarik kembali nikmat itu disentap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada ditarik itu secara hissi atau maknawi. Ya, secara hissi, secara zahir, tuan tarik kesihatannya, harta bendanya, atau ditarik segi makna. Pada zahir nampak tak ada apa, tapi pada makna lebih dahsyat. Qalbi dia makin jauh dengan Allah, makin gelap perjalanan dia menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh kerana itu, sekian insan adalah mereka tenggelam dalam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu yang dipakai, diguna, dimakan dan sebagainya, melainkan semua itu kurnia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh kerana itu, tanggungjawab bagi insan tadi ialah dikenakan kepada kita supaya mensyukuri dia. Ya, mensyukuri akan nikmat. Dan syukur itu adalah makna dia ialah farahul qalbi bil mun'im la bin ni'am. Itu syukur. Syukur itu makna farahul qalbi, gembira hati seseorang, seronok, bil mun'im, dengan pemberi nikmat, la bin ni'am, bukan dengan diri nikmat kurnia Tuhan tu. Itu kebanyakan insan yang lalai, dia tersilap. Dia mengambil pemberian, dia terlupa tukang yang beri, tuan pemberi itu dia lupa. Ya, ini makna satu kesalahan besar. Ya, maknanya mengambil kurniaan
dengan tidak memerhatikan siapakah yang memberinya. 3 bulan dalam bank dia ada orang top up, ya. Bulan pertama dia tengok ada 1,000, dia tak tanya siapa dia pakai. Bulan kedua tengok 1,000 lagi masuk, dia tak tanya dia pakai. Bulan ketiga macam tu juga. Itu orang gila punya. Itu orang gila punya. Kita tengok dalam bank kita buat akaun tu, siapa kita tambah 500, kita dah tanya siapa tersilap masuk ke apa kan. Orang pun mesej tak ada, saya saja hadiah. Masya Allah, terima kasih tuan kan. Kita tanya dia, kita terima kasih banyaklah. Apa tak ada, saya saja hadiah kan. Ini saja pakai wadah. Itu orang tak berakal. Maka kita dengan Tuhan bukan 1,000, bukan juta, bukan bilion. Setiap saat kita dengan dia tak putus. Ya, nikmat yang tak pernah putus dalam bentuk dia kurnia, dalam bentuk as-sarf, dia paling segala balayat, bala musibat tiap-tiap saat, bila-bila masa boleh singgah gitu. Pergi duduk hospital, macam-macam penyakit ada tu, dihinggap kat kita kan habis bergulung gitu kan. Jadi dia tajalikan nikmat dia besar tu dalam bentuk al-i'ta' was-sarf. I'ta' dia beri, dan permalingan daripada balayat. Itu makna besar tu. Jadi sewajibnya ialah qalbi dia tu gembira, farahul qalbi bil mun'im, seronok gembira hati dengan pemberi nikmat. Mujur Tuhan beri, mujur Tuhan selamatkan, dan berbagai-bagai lagi 1,000 satu macam jenis kemujuran. Ya, kita dengan Tuhan beri tu puan ni. La bil ni'am, bukan dengan diri nikmat. Ya, bukan dengan diri nikmat. Kalau dia bantai dengan nikmat, dia tak dengan Tuhan, tu kadang-kadang dia dengan binatang lagi baik. Binatang dah lama pun dia kenal Tuhan ni. Kita pelihara kita punya kucing, lembu ke apa kita pelihara, dia kenal Tuhan ni lama-lama, dia jinak. Itu binatang tidak berakal. Ya, dia reti kenal Tuhan dia. Tapi kalau insan sebaliknya, arti dia kata ulaika kal an'ami bal hum adall. Bahkan dia lebih sesat daripada binatang apabila dia tidak menggunakan akal, tidak menggunakan mata dan telinga dia untuk memahami. Dan di antara benda yang kena faham asyukru. Ya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum azanun walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am an'ami bal hum adall. Jelas terang ayat Quran. Sesungguhnya kami akan humban dalam neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Berpunca 3 perkara. Dia ada akal tapi tak memikir. Ni di antara, dia tak pernah memikirkan bahawasanya siapa beri nikmat dan apa tugas dia sebagai abdi hamba kepada Tuhan dalam urusan nikmat yang tidak pernah putus. Dia. Ada pula maknanya mata tak melihat petunjuk Allah Ta'ala yang terbentang daripada Quran supaya mereka duduk di atas jalan yang benar, dan ada pendengaran tak mendengar ya pesanan-pesanan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau 3 benda cukup dekat dia, 1 pun cukup dah kalau dia lalai. Ulaika kal an'am, Al-Quran kata dia serupa dengan binatang kaki 4. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada yang berkaki 4. Sebab itu bila ditajallikan qalbi arif yang bersih, dia nampak macam-macam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, satu cerita yang masyhur bila disarungkan, dia seorang pemuda ni, dia khidmat dengan Syekh Abdul Qadir. Ya, bila dia habis khidmat, dia minta doa, ya Sayyidi Syekh tolong doakan saya. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Aku doakan kau jadi orang. Besok orang lama-lama doa lain tak ada ke tuan ni. Asyik jadi orang aja. Kau nak tahu, sarung kasut aku gitu. Sarung kasut kau pergi tengok dalam masjid. Yang rokok, yang sujud macam-macam tu tengok. Terperanjat ni tuan-tuan. Yang ada kepala orang tu berapa orang ni. Yang lain semua kepala lain. Ya, ada kepala himar, ada kepala bagal, macam-macam ni ikut nafsu ni. Ada kepala hinzir pun ada, terperanjat ni tuan ni. Terhebat tak hebat para wali kan. Sarung dia punya kasut terbuka hijab tuan ni. Itu karamatul awliya besar. Jadi mengikut standard. Sebab itu dalam hadis tidak akan dimasukkan ke dalam neraka ala suratil Adam. Yang masuk neraka itu takkan berupa bentuk manusia dan kecuali Tuhan ubah. Mana muka itu berubah, tapi orang kenal lah dia tu. Ya, muka itu berubah mengikut kekotoran nafsu dia tadi. Kalau dia tak sempat bersihkan dengan taubat, maka itu mana.
Jadi oleh kerana itu gunakan, Allah Ta'ala suruh kita gunakan pemikiran akal dia tadi, ya, pendengaran, penglihatan mata, supaya kita duduk betul mensyukuri nikmat ni. Maka dia panggil syukur ialah farahul qalbi bil mun'im la bil ni'am. Gembira hati itu dengan pemberi nikmat, ya. Tidak dengan nikmat. Sehingga dia kata hatta yata'adda zalika ilal jawarih. Sehingga maknanya kesyukuran tadi membawa kepada langsung kepada gerakan anggota dia. Patakuf, maka disekat anit tawajjuh li ghairi. Dikawal, dikontrol, jangan qalbi dia tawajuh kepada yang lain, dan terus dia mentaati perintah Allah Ta'ala. Maka sini disambung, iaitulah kata setengah mereka itu, ya qala ba'duhum kai ba'dul arifin asyukru ila ma'rifat bil jinan, satu. Yang kedua zikru bil lisan, yang ketiga amal bil arkan. Yang pertama ialah syukur dengan hati. Asyukru dipanggil ma'rifatul bil jinan, disyukur dengan hati, mana dikenal. Kemudian syukur yang kedua ialah bil lisan, dengan bahawa dia mengucapkan lafaz-lafaz kesyukuran, alhamdulillah, ahmadullah dan sebagainya. Dan syukur pada segala anggota, bersyukur pada hati itu ialah diketahui bahawasanya segala nikmat dari Allah, itu bentuk syukur hati. Mana dia dapat saja apa saja kurniaan Tuhan yang tidak pernah putus bagi kita, bermakna sentiasa dipandang dia, haza min fadli rabbi, ini kurnia Tuhan. Jikalau Tuhan punya nikmat tak pernah putus, tiap-tiap nafas turun naik itu semua nikmat dia, maka tak segianya insan itu memutuskan ingatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur dengan lisan ialah membaca puji atas Allah Ta'ala dengan lisan dia, ya, dia ucap lapas-lapas alhamdulillah, ahmadullah, ataupun membesar-besarkan, mentasbih, mentakzimkan Allah Ta'ala. Dan masuk dalam itu ialah menyebut segala nikmat dan menzahirkan akan dia, ya, disebut segala nikmat kurniaan Allah SWT dan dizahirkan sebagai kesyukuran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Tuhan dia tahaddus, mana diguna pakaikan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ini setengah ulama mengilhakkan dia dengan khulafa ar-rasyidin. Umar bin Abdul Aziz seorang daripada pemimpin yang sangat adil, sehingga zaman di karamat dia telah berikan, Allah beri binatang buas tak bergaduh dengan, mana kalau gimau dengan anjing, anjing dengan kucing tak bergaduh. Itu rahmat dia Tuhan, sebab keadilan dia menjalankan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak karamat. Dia sembahyang tuan, dia tak pakai alas. Dia presiden atau kita panggil Perdana Menteri. Dia sembahyang, dia tak pakai kapit, dia tak pakai. Dia sujud terus atas pasir. Padahal kalau dia nak pakai kapit berapa tebal boleh. Bukan raja besar, orang nombor satu dalam negara, dia tak pakai. Sengaja dia mendidik jiwa dia supaya kekal merasakan kehambaan dia dengan Allah SWT. Ini cara masing-masing punya cara. Dan bila dia hampir meninggalkan akan dunia, dia wasiat, apabila kau hantar aku ke kubur, keluarkan tanganku daripada ganda, dan dah sampai masuk liang lahat, kau ikat balik macam biasalah, supaya rakyat tengok aku tak bawa apa. Aku tak bawa apa. Dunia yang kau hambat, kau cari, kau kumpul, tak ada, semua tinggal. Ya, tak ada orang nak bawa duit di juta dalam liang lahat, tak ada. Ya, Cina nak bawa tapi dia akal duit kertas pohong yang kan di bakau. Jadi maknanya apa? Atau satu kewarakan. Dan zaman dia, kalau kita pergi di kedai-kedai kopi minum, orang akan bercerita apa? Malam tadi kamu baca Quran berapa juz? Ya. Maknanya an-nas ala dini mulukihim. Manusia itu akan terbawa keadaan perangai ataupun cara hidup raja. Oleh kerana raja Umar bin Abdul Aziz ni raja sultan, dan dia waliullah tadi. Waliullah ni besar karamat ni. Jadi orang akan bincang berapa banyak ya kau baca Quran. Sebab apa? Jiwa dia sangat hebat tadi. Apa kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, sebut olehmu akan segala nikmat, segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kamu sebut, mana kamu zahirkan akan dia. Bahawasanya menyebut akan dia itu syukur. Kita mengingati dengan kalbi kita, mengingati kurnia Tuhan, dan menyebutkan itu setengah daripada mensyukuri nikmat Tuhan.
Dan daripada lisan, syukur lisan pula, syukur kepada segala yang wasitah dengan memuji atas mereka itu dan mendoakan bagi mereka. Mana nikmat, contohnya ada orang menjadi wasitah di antar pemberian hadiah ke apa, mana syukur ke dia dengan bawa apa, kita doakan dia, itu makna syukur. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur pada manusia, maka dia tidak syukur pada Tuhan. Apa maksud dia? Maka maksud dia tak sama. Syukur pada Allah lain makna, syukur pada manusia lain makna. Syukur pada Allah ialah tasarruf ma an'amallahu ila ta'atih. Kita mengguna pakai segala kurnia Tuhan, menjurus kepada menterjemahkan ketaatan kepada Allah. Kalau diambil nikmat Tuhan diguna pada jalan yang menyalahi, itu dipanggil kufur nikmat. Adapun syukur pada manusia, kita ucapkan lapas-lapas yang menasabah dengan dia, iaitu terima kasih dan sebagainya. Itu maknanya menjalinkan hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Tapi jangan samakan. Ada orang macam nak samakan, tapi tak syukur kita, tak syukur Tuhan, ikut apa nak itu. Masuk pagi peterjun itu kan tak kena cara mentafsirkan. Syukur pada Allah lain makna, syukur pada makhluk lain makna. Syukur Allah Ta'ala itu yang pertama sekali, syukur yang mutlak, ya. Dan dalam hadis, kawan-kawan doa dia, orang bagi kita pemberian ke apa semua, sekurang-kurang kita doakan dia, ya. Itu mana jazakallahu khairal jazakallahu khairan katsira dan sebagainya lah. Minta kita doakan supaya Allah Ta'ala berikan balasan kepada dia sebaik-baik balasan dan seterusnya, ya. Itu maknanya. Terlebih baik lagi balas. Itu Rasulullah suruh orang beri kita pemberian, kita balas. Ini biasa benda ni budaya Melayu bila, ya, berbuka puasa Ramadan dia hantar sepiring, hantar balas sepiring, dia balas. Elok macam tu balas, ya. Segi zahir kita menghubungkan mana hubungan kontak kita sama insan, tapi segi rohani lebih besar daripada itu. Apa makna dia? Supaya kalbi kita tidak ada alaqah tergantung dengan makhluk ni. Dia dah bagi habis kita dengan Tuhan ni, dan ya. Sebab kalau tak ada itu tak faham akhirnya, kerana dia tergantung, ya. Dia teringat sampai ke mati, dia ingat orang tu ingat yang Tuhan ni tak ingat. Ya. Jadi maknanya balas cepat supaya hati kita jangan tergantung dengan lagi. Dan konteks secara zahir kita mengadakan kecantikan perhubungan antara insan. Tapi yang besar lagi apa dalam tu, yang penting dalam kalbi kita, ya. Sebab tu segala pemberian wajib yang pertama sekali kita memandang itu kurnia dari Tuhan. Orang ni hantar sebab-sebab tu semua postman dan biasa gitu aja. Hakikat semua dah siap pada azal lagi. Dan hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa tiada syukur akan yang sedikit, dan saya tiada syukur akan yang banyak. Mana Tuhan beri akan dia nikmat, sedikit nikmat. Kalau sedikit nikmat pun dia tidak mampu untuk bersyukur, maka kalau banyak dia bagi, habislah. Dia akan tenggelam. Dia beri banyak, terus dia tenggelam, langsung tak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu maknanya kita galakkan zikir walaupun sikit, dan itu ahli makrifat, dia cukup memandang walaupun sikit, dia nampak besar, dia tak nampak daripada nikmat, dia nampak mun'im. Sebab tuan guru kita dan ni tuan guru Al-Muallim Haji Abdul Wahid, wali besar ni, pernah satu kuliah kita ikut dia, kita kadang-kadang dia bercakap tu kita nak suka, tapi hakikat tinggi lah dia cakap. Ya, dia tengah mengajar tu, ada akhir dia kata, alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat nikmat hari ni dah. Kita ingat, wah ni apa masuk kan. Ayam kita dah bertelur sebiji dah, dia. Kita ayam telur sebiji apa, kita tak pandang pun. Ya, dia siap cerita dalam kuliah. Ayam kita dah bertelur sebiji tuan-tuan, alhamdulillah, kurni Allah dah, dia kata. Dahsyat tuan-tuan ni. Kita tak pernah terasa pun telur sebiji je, sebab kita apa, degil hati kita. Payah nak menghadap ke Tuhan. Dia sikit seni. Itu ahli sufi punya hati, dia seni, bersih dan tinggi. Dia sentiasa memandang kurniaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukur. Kalau sikit disyukur, banyak lagi syukur. Kalau sikit pun tak disyukur, dia lalai, dah banyak tenggelam jawabnya. Barang siapa yang tidak syukur dengan sedikit, nah saya tidak syukur akan yang banyak. Dan barang siapa tak syukur akan manusia, tidak syukuri akan Allah. Mana zahir tadi dia jaga syariat,
Orang beri, kita syukur, terima kasih kepada dia, patut balas dan sebagainya. Tapi yang pertama, adab kita mandang tu, haza min fadli rabbi, ini kurnia daripada Ta'ala. Ini konteks apa sebenarnya ni? Semua kitab ni dari A sampai, daripada alif sampai ya, A to Z, apa sebenarnya ni? Bicara dia apa? Tasfiyatul qalb, menyucikan qalbi. Ini semua dalam kan. Syukur duduk mana? Qalbi dalam, semua dalam. Sebab kalau dalam terjejas sekarang, jadi rosak. Bila rosak, di mana dia nak mendapat pancaran makrifat daripada Allah Ta'ala? Ya, akan kelam hati itu. Hati yang tak bersyukur, dia akan gelap. Bila gelap, akan nampak apa? Dia tak nampak Tuhan, dia nampak diri dia. Ini nikmat tu, ini saya ni, kalau saya tak buat, mana dapat? Oh, saya telah melipat, gandakan usaha macam-macam. Kalau tidak, mana dapat? Babas tu kan. Tu lagi jauh dengan Tuhan. Dia nampak diri dia. Dia tak nampak akan Tuhan dia. Itu dia kata, paru'iyatuka, ya, wujudak mani'atun, ya, mani'atun, menekat kamu an syuhudi rabbik. Paru'yatuka wujudak, engkau memandang akan kewujudan kamu, usaha kamu, daya kamu, ilmu kamu, pandai kamu yang tak ada apa pun hakikatnya, itu sebenarnya mani'atun, menghalang kamu daripada memandang kebesaran dan keagungan Tuhan. Ya, dalam pandang tu pandang dia. Sebab terlatih. Syukur tu melatih kita supaya ada kontak dengan Allah Ta'ala, dan dia akan memberi penambahan. Dan seeloknya terlebih baik kita gunakan dalam ibadah. Contoh kita semayang, ya, bila kita semayang, hati kita nak terik tu, dia lari dan tu kau giar apa, giar syukur. Kita semayang tu kita rasa alhamdulillah, ya Allah, syukur kau izinkan aku dapat sujud, syukur kau beri hidayat dapat aku menyembah engkau. Kalau kau tak beri hidayat, tak ke mana pergi kita. Pandang tu. Bila kita pandang syukur, maknanya kita mentakzimkan kurnia dia. Dan bila kita mentakzim kurnia dia, dia akan tambah. Sebab dia janji, la in syakartum la azidannakum, mau syukur aku tambah. Sebab kita kerti mentakzim. Kalau orang beri kita barang yang mahal, kita ambil, kita lepak, dia tak berilah kan. Ya, salat bukan benda kecil. Ibadat paling besar, sampai mi'raj ke atas dia ambil. Ya, kita dapat ibadat tadi, maknanya kita pandang tukar giar, kita pakai giar syukur supaya dapat ziyadah. Bila ada syukur, dia ada ziyadah, tambahan dia ni. Itu kita rasa besar kurnia syukur Tuhan. InsyaAllah akan rasa hati tu akan mula dekat. Ya, gerti bermesra dengan Tuhan ni maknanya. Tapi kalau dia tak pandang, walaupun dia ibadat, walaupun dia semayang, walaupun dia zikir, dia baca Quran, walaupun dia mengajar, bila dia nampak diri dia, habis kan. Ya, macam ni handal saya, ini bijak dia, habis tak pakai orang tu. Walaupun ulama besar, bila dia pandang diri dia, mani'atun, ya, min syuhudi rabbik, dia akan terhalang daripada memandang syuhud akan Allah Ta'ala. Nikmat paling besar, musyahadah akan Allah Ta'ala. Pandang dia je, kurnia dia semata-mata. Habis. Dan syukur pada segala anggota, arkan, ia telah mengerjakan dengan dia amal yang saleh. Mata kita kontrol, jaga supaya dia mengambil iktibar, ya, memandang benda yang disuruh, meninggal benda yang dilarang. Telinga begitu juga, kawal jangan dia mendengar benda-benda yang boleh menghitamkan qalbi dia. Mulut begitu juga, jangan bercakap, sebab mulut ni bahaya besar tuan. Langit pertama ibadah reject tuan. Ya, sebelum Allah Ta'ala jadikan 7 lapis langit, Allah Ta'ala jadikan 7 malaikat tu dalam hadis. Ya, apabila seorang sahabat yang menjadi gubernur Nabi di Yaman, Sayyidina Muaz bin Jabal, dia nak riwayatkan hadis ni, dia menangis hampir tidak berhenti. Hadis ni panjang ni. Bekat darah Riyadhus Shalihin, ada dalam Hidayatus Salikin, ada Salikin Ihya, semua ada hadis panjang hadis. Jadi yang pertama kita sentuh simbol langit pertama tuan. Di ibadat hebat pada hari itu, dengan sembahyang, dengan zikir, puasa, macam-macam ibadat dibuat, naik pun. Tiba langit pertama, blok. Malaikat tu kata, aku ana sahibul ghibah, ya, wadribu hadzal amal wajha sahibi. Akulah malaikat yang diamanahkan menjaga pintu langit ini supaya tidak dibenarkan lalu orang yang ada mengumpat pada hari ini. Ambil amal ni, pukulkan balik muka tuan dia. Wadribu wajha sahibi. Pukul balik, ambil amal tu, sepuk balik tuan, tak naik. Mana kalau hari-hari dia mengumpat tak habis-habis, sepanjang hidup mengumpat, jawab langit pertama sangkut dah tuan. Reject balik. Ya.
Langit kedua pula diibadat kena dunia, pum, tendang balik. Lepas langit pertama kedua, naik ketiga ada ujub, pum, tendang balik. Langit keempat ada takabur, pum, tendang balik enten. Itu sebab sahabat nak riwayatkan hadis ni punya takut bertahun-tahun takut tak lepas amal. Kita perasan sedap je, besok tengok kosong, mana amal semua dah kena reject. Malaikat jaga tiap-tiap lapis langit tu. Dia ada roblox di tentang ni, custom ni. Ni bukan custom ni, lagi besar pada itu lagi. Naik atas tun dia. Ya, Allah. Di langit pertama tu kan, langit pertama tu apa? Mulut. Kalau dia mengumpat itu habis. Bahasa ahli-ahli sufi, para awliya, dia kalau bercakap, kita mula sebut nama orang pun dia lagi kan. Tak maaf dia tu jalan tu. Sayang amalan kita buat. Nak buat amal tu kan senang kan. Dah berlawan dengan dah cantik-cantik, pum, tendang balik kan. Bahaya tu. Ya. Sebab bercakap, berbual bila sebut nama orang tu biasa nak terbuka pintu ngumpat tu. Oh Syianu tu, dia pun tambah, oh kau berkenal lah, aku lama kenal dia. Dia tu memang tak boleh pakai lah. Dia jawab, pum, satu. Ya, itu laman janik, kita lepaskan dia punya apa, amalan kita habis masuk. Sebab tu Rasulullah SAW bertanya, atarlikul muflis, kau kenal tak orang muflis? Sahabat kata, man la dirham lahu wala mata. Mereka yang tak ada dirham, tak ada harta. Maknanya kalau kita apa, hutang lebih banyak daripada harta dia. Ya, maka Rasul kata tu muflis dunia, yang aku nak muflis akhirat. Nabi kata, Rasulullah kata mereka yang ada ibadat semayang, dia ada ibadat macam-macam, tapi wasyatama haza wa qazafa haza, mulut dia tak kontrol, diumpat sana, dikata pindah, habis amal tu. Ya, maka amalan dia akan masuk dalam mizan orang yang diumpat. Sekira tak boleh nak kabur lagi, pusing balik. Amal tak banyak, dia punya apa, kes dengan orang tu terlampau banyak, tak lepas nak tolak, maka pusing. Dosa orang tu pula masuk dalam timbangan dia, habis kan. Amal dia dah tak ada, dosa dia memang ada dah. Mana insan selain Nabi Rasul yang tak berdosa. Kemudian dosa kawan dia pula timbang, pum, faul kia pinar, lalu dihumban ke neraka jahannam, wa'alaikumsalam. Iaitu Nabi kata orang muflis sebenar ni dan ni. Muflis dunia tahan, kita mati habis tutup cerita dah, tak ada urusan dunia. Tapi urusan ni habis ni. Ya, dia tolak habis. Sebab jaga lisan. Kita minta Ta'ala jaga lisan. Sebab dalam hadis kan, pagi-pagi seluruh anggota, 7 anggota tu menyeru, wahai lisan, kau luruslah kami, kau bengkoklah kami. Itu maksudnya. Ya, jaga lisan kita, jangan kita apa. Sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang yang dijamin al-mubashirin bil jannah hayatan, orang yang dijamin syurga oleh Nabi hidup-hidup. Hebat tak hebat? Sayyidina Abu Bakar ambil batu, dia basuh sampai bersih, dia masuk mulut dia. Belum tanya kenapa dia buat tu. Dia kata, aku bimbang, takut tercakap benda yang tak elok, mengumpat dan sebagainya. Itu Sayyidina Abu Bakar punya hebat dan ni. Dahsyat. Allah. Sebab ni memandang besar amanah mulut, lisan tu. Dan kalau kita mengaji pula dalam bab akidah, ada lagi bahaya. Dia buka satu tajuk apa? Asbabur riddah. Sebab manusia boleh jadi murtad, di antaranya apa? Lisan. Ya, sama ada pertuturan, i'tikad ataupun perbuatan. Di antara 3 tadi lisan. Dia bercakap, bertutur benda-benda yang boleh mensabitkan batal akidah wal a'yazabillah. Itu di antara apa? Pengawalan. 7 anggota kita kawal, masya-Allah. Sebab mursyid anak dia pesan tunggu. 7 anggota engkau kawal. Zikir banyak dan kawal 7. Engkau zikir banyak, 7 engkau tak kawal, dia tenggelam balik ni. Ya, mata kawal, telinga dan seterusnya. Maksud dia apa? Maksud dia 7 anggota ni bila kita guna je, pastikan malaikat kanan buat catatan, jangan yang kiri atau ringkas je lah. Ya, kita bercakap yang kanan catat, kita melihat pun yang kanan catat, kita berjalan semua yang kanan catat, bukan yang kiri. Tapi dalam muka kita ni muka Rasul, kadang-kadang terbabas juga ni. Maka Tuhan beri rahmat dia, istighfar, taubat. Banyak kan maknanya istighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan bertanya seorang lelaki kepada Abi Hazim radhiyallahu anhu, katanya baginya, maka syukur 2 mata. Maka katanya, apabila engkau melihat dengan kedua mata akan kebajikan, maka engkau nyatakan akan dia. Dan apabila engkau melihat dengan kedua mata itu akan kejahatan, maka engkau tutup akan dia. Mana lihat benda yang baik dan tutup benda yang sebaliknya. Ya, sebab mata ni besar dan dia menteri luar. Semua anggota 7 wajib dijaga. Tapi Rasulullah SAW dalam hadis sahih Bukhari Muslim memilih membuat satu misal mata, ya, berkait dengan iman, ya, dan kekuatan iman dan Islam kita. Nabi kata apa? Innan nazara ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min syihamil iblis faman tarakaha azakahullahu ta'ma ibaratin tasurru.
Sesungguhnya satu penglihatan mata kita tak kawal kepada kecantikan perempuan. Ya, ni pandang tuan-tuan ni. Belum dia pan nazar, pan liqa, pan kalam. Mula di nazar tengok, lepas tu nak jumpa, lepas tu bercakap, lepas tu hanyut. Ya, mula-mula tengok tu. Sebab tu kawal mata. Sesungguhnya mata bila lihat kecantikan perempuan, itu dipanggil satu anak panah beracun daripada anak panah iblis. Dia dah kena dah, pum. Dia tengok aja, lawah dia. Kadang tak perasan. Serban atas kepala jubah pun tak perasan. Hilang lebay kan, ya. Jangan main-main tuan ni. Perempuan minta ikan ni, jangan buat pasal. Pada gila perempuan tu, suruh kira 110 pun tak boleh. 1674 dia nombor telefon kan. Bahaya tu. Tarikan wanita ni cukup kuat tuan-tuan ni. Betul Rasulullah misalkan ni. Sesungguhnya satu tilikan dia, pandangan kepada kecantikan perempuan, aurat dia tadi, itu merupakan satu anak panah beracun dari iblis. Dia dah kena dah. Paman tarakaha, siapa yang kontrol benda ni, terasa nak nampak ni, pup elak, ingatkan betul-betul niat menjunjung perintah Rasulullah SAW, maka apa hadiah dia dapat? Azakahullahu ta'ama ibadatin tasurruh. Tuhan hadiah ke dia kemanisan dalam ibadah. Kalau tanya apa rahsia dapat ibadat? Tarkul ma'asi. Tu saya masa mengaji dulu ya, masa belajar pondok lah, kita jumpa tuan guru Haji Abdul Hadi. Tuan guru minta nasihat sikit macam mana nak mudah menghafal. Dia batas-batas ya, tarkul ma'asi kita, tinggalkan maksiat tu ya Pak. Tarkul ma'asi. Betul Al-Imam Asy-Syafi'i, dia boleh hafal Muwatta' tuan, hadis tebal kat 2 kulit satu malam dia hafal. Ya. Satu ayat ada sikit terganggu hafalan ni tadi. Lalu dia mengadu hal pada guru dia, syakautu ila al-waqi' an su'ila habz fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i mengadu guru kepada guru dia Waqi', ya, tentang ada gangguan sikit hafalan dia tadi. Sebab dia ternampak, Imam Syafi'i bukan sengaja nampak, ternampak tumit perempuan. Ya, perempuan tu tak tutup aurat, dia ternampak tumit dia, terganggu tu hafalan dia tadi. Dia mengadu hal pada guru dan Waqi', maka Imam Waqi' kata apa? Bi annal ilma nur, ilmu tu nur, wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Nur Tuhan ni tak tunjuk pada orang yang buat maksiat. Tak layak. Permata yang mahal diletakkan celah longkang, tak layak. Dan dia letak tempat dia, kedai dia dijaga siap tu. Begitulah mana ilmu Tuhan dia nak duduk dalam qalbi yang dijaga bersih, dia akan masuk. Ya. Sebab tu kalau kita tengok awal surah Baqarah kan, apa disebut itu? Hudan lil muttaqin. Petunjuk Quran ni petunjuk bagi siapa nak dapat mudah? Orang bertakwa. Kita bentuk takwa tu betul, mudah nur Quran masuk. Ya, mudah aja masuk. Tapi kalau dia tak bertakwa, nak masuk tu payah. Kadang-kadang dengar sini, keluar sini, kadang-kadang dia tak masuk, terjun ke dalam qalbi ni. Ya, itu maknanya kita buat persiapan, bersihkan ikhlas, insya-Allah akan masuk. Begitulah maksud dia. Itu Imam Syafi'i tadi. Tertengok, kita banyakkan tarnya. Jadi tar lagi sedap tadi. Habis. Jadi kedua mata itu akan kejahatan. Jaga, maka jangan engkau tutup akan dia. Mana tutup apa? Kawal. Ya, kawal. Maknanya pemandangan tadi jangan dilihat benda yang tak diizin. Dan katanya maka syukur dua telinga. Apa makna syukur telinga? Maka katanya apabila engkau mendengar dengan kedua telingamu kebajikan, maka engkau dengar akan dia ayat Allah, hadis Nabi, nasihat dan perkara yang baik. Dan bila engkau mendengar akan kedua ni kejahatan, umpatan, fitnah macam-macam, maka engkau tanamkan di mana tutup, jangan dengar maknanya. Ya. Dan ketiganya maka syukur pada kedua tangan, maka katanya jangan engkau ambil dengan kedua tangan akan barang yang tiada bagimu. Jangan kita ambil, bukan hak kita. Ya, cara tipu, cara rasuah macam dan sebagainya, benda-benda yang muharamat diharamkan. Dan jangan engkau tegakkan akan hak bagi Allah Ta'ala dan keduanya. Maka hak kedua tangan apa? Gunakan dia, gerakkan dia pada jalan yang membawa redha Tuhan. Dan katanya syukur pada perut kita ni dan air kita guna. Maka bahawasanya di bawahnya sabar, di atas ni ilmu. Ya, bawah dia kena sabar. Bawah perut apa? Iaitu al-faraj, jaga sabar. Ya, nafsu suka jahat ni dan ya, dijaga tu. Kemudian di atas dia kena ada ilmu, kalau tidak dia rosak. Dan katanya syukur daripada farad, maka katanya seperti firman Allah Ta'ala bermula, itulah orang beriman apa? Li furujihim hafizun illa ma malakat aymanuhum.
Jadi gunakan pada isteri dia ataupun hamba yang diharuskan syarak, maka jangan digunakan pada tempat yang lain. Iaitulah farat mereka dipeliharakan, jangan berzina dan sebagainya. Dan kalau dah terdulu misalnya, taubatlah kepada Allah SWT, pintu taubat dibuka, ya. Sebab tu tuan guru kita muallim wali besar, dia mana-mana kuliah kita selalu dengar kalam dia yang tak pernah ditinggal. Apa kalam dia? Ma fat wa ma mat. Ma fata wa ma mata. Mafat, barang yang dah luput dulu dah sudah. Yang dah mati maknanya sudah. Jangan ulang lagi tu maksudnya. Yang sudah. Maknanya apa yang kita dah buat dulu, macam-macam kes, apa rupa amalan kita sebelum ni, yang terdekat semalam, yang seterusnya macam-macam pesen, sudah. Mana blok cukup sekarang ni, mana perbaiki. Ya, itu maksud ini. Mafat wa ma mat. Ya. Allah Ta'ala tu Maha Pengampun, Maha Pengasih, maka datanglah dia dengan kejernihan hati untuk bertaubat sesungguhnya pada Allah, dan diberi jaminan pula at-taib minaz zam kama la zambala, orang yang ikhlas bertaubat seolah tak ada dosa. Itu maknanya bagi orang yang sudah terlajak, yang tak terkawal, maka Tuhan buka pintu kasih sayang dia. Tapi bagi kita maknanya kalau dah sedang berjalan pula syaitan bisik, jangan pakai yang tu. Pakai tak apa, Tuhan pengampun saya, kan, sekali je tu, jangan, tu syaitan. Pakai khauf pula. Mana pakai sifat kegerunan gini. Kalau kita buat ni kan, buat mati dalam maksiat, habis enten. Puas buat ibadat, tiba-tiba last minute mati dalam maksiat. Sedangkan dikira di last tu al-ibra bil khawatim. Dalam hadis sahih Nabi SAW, kiraan manusia itu di ujung umur ini merupakan kemujuran rahmat Allah Ta'ala. Mana ujung dia dikira. Mana kalau orang dulu tersilap, ada pun tadi. Dan kalau orang sedang tekun, jaga-jaga. Dua makna itu. Orang yang tekun beribadat, jaga-jaga. Sebab akhir kita makin dekat, lain penalti. Jangan kita tersilap sikit. Jangan berani-berani nak cuba, itu maksudnya. Dan bagi yang dah maknanya jangan putus asa. Ya, sebab masih ada peluang, itu maksudnya. Itu rahmat Allah SWT maha luas. Jadi jaga maknanya farat kamu tadi. Ya, sebab ada cerita Bani Israel kalau 8 orang kan, dalam kitab Jawahirul Manahub. Seorang zaniah, pelacur man, bosia lah kita panggil kan. Ya, tiba-tiba satu hari orang saleh, sebab kaedah kita jaga, ya, asyaddut taqwa asyaddus syahwah. Lagi kuat dia bertakwa, lagi kuat syahwat dia. Lagi besar serban dia, lagi besar atas tu. Yang main tadi, lagi panjang jubah dia, lagi godaan dalam lagi kuat. Ya, jangan diingat dan lebay, jangan. Ya, jaga tu. Asyaddu taqwa, asyaddu syahwah. Jadi seorang saleh kuat ibadat ni, depung Tuhan uji dia, mendadak dalam dia tak tahan, dia nak buat zina kan. Ya, akhir-akhirnya dia pergi. Dia pergi tempat perempuan pelacur, dia terpandang pula yang cantik pula tuan ni. Dah cantik lagi semua kan. Oh, dia tak boleh tahan. Akhirnya dah bayar duit tu. Ya, bayar duit. Dia bila dia nak on aja tu, berkat dia beramal tu terasa takut juga. Ya, terasa takut, akhirnya tak jadi tuan. Tak jadi, dia kata minta maaf lah, dia pun lagi. Perempuan tadi tu dia kata nanti dah dulu, dia katakan siapa nama kau duduk kat mana, pun nak berkenalan kan. Pun nak berkenalan, dia balun ni bapak ni macam lembu. Ya, jadi dia kata tanya, dia pun sebutlah aku nama cerita tempat, pum dia lagi. Jadi perempuan tu terkesan di kalbi dia, aku hari-hari buat kerja yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, tiba-tiba ni seorang belum buat lagi bertobat, Masya Allah, dia kata. Dia pun niat, aku nak cari laki-laki ni, mudah-mudahan dia terima aku, nak bimbing aku ke jalan Allah Ta'ala. Dia cari kan, jumpa dah satu kampung, akhirnya jumpa rumah dia. Dia pun ketuk pintu, kawan tu membuka, kawan tu nampak dia terus pingsan tuan. Ya, kawan tu ingatkan ni anjak berzina, tapi rupanya dia bertobat. Ya, dia bertobat minta bimbingan. Jadi kawan tu takut jatuh terus pingsan, meninggal terus. Dah tak ada peluang, tak ada jodoh tuan. Akhirnya oleh kerana niat itu ikhlas, tu penting niat ikhlas. Dia cari. Ya, dia cari tempat tu, diminta lah orang tunjukkan siapa beriman. Akhirnya dapat seorang saleh, Tuhan ganti. Dan akhirnya alhamdulillah niat ikhlas, dapat 8 orang anak. Dan 8 orang anak tu dijadikan, dilantik jadi nabi di kalangan Bani Israel. Besar kan, bukan jadi lebay kan, jadi nabi kan. Tu ada cerita dalam kitab Jawahirul Manahub. Maknanya apa? Terlajak bila dia bertobat, sungguh Tuhan terima. Ya, tu maknanya apa? Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi jangan bubur di depan. Dia nak ikut nafsu, tak apa sih, Tuhan pengampun, itu jangan. Itu kan letak khauf. Bawa kita tengah buat maksiat, malaikat maut datang, habis kan. Ya, tu. Tapi kalau dah terlajak, dia pandai main gear tuan-tuan ni. Naik bukit kena tukar gear lain, turun bukit kena tukar gear lain. Baru kestabilan kereta tu cantik jalan. Jangan dia naik bukit pakai gear 5, tak bongkar orang.
Yang maksud dia, kalau dah terrejak, tuan buka pintu, cepat kembali. Dia dengan ikhlas. Dan kalau dia belum lagi terbuat, mana cerita bisik, letakkan apa, benda-benda yang boleh mengusik qalbi dia rasa gerun. Itu di antara dia mana. Dan katanya mana syukur farad, maka katanya firman habis. Dijaga jangan kepada orang yang dihalalkan. Illa ma malakat aimanuhum. Dan pelihara mereka melainkan atas isterinya mereka itu, atau yang dimiliki milik milkul yamin, itu hamba. Ya, maka bahawasanya tiada kecelaan, ghairu malumin, itu tak dicela oleh syarak. Dia mensarulkan tempat yang diizin oleh syarak. Dan katanya maka syukur pada dua kaki pula, maka katanya kalau engkau lihat akan satu yang memberi kebajikan, maka engkau kerjakan akan dia. Ya, ke mana tempat yang membawa kebajikan, terutama tempat ibadah. Dan jikalau engkau lihat akan sesuatu yang memberi kejahatan, maka engkau tegakkan tempat-tempat tidak elok, maka jangan melangkah tempat itu dan mengerjakan dia. Dan hendaklah engkau syukur bagi Allah Ta'ala. Itu dia panggil secara umum dia apa? Tasarruf ma an'amallahu ila ta'ati. Kita mentasarruf, mengolah, mengguna pakai segala nikmat Tuhan menuju ke arah ketaatan dia. Dia tujuh anggota kita bawa mentaati perintah Tuhan. Itu makna syukur yang sempurna. Maka ada pun orang yang syukur dengan lisannya dan tiada syukur pada segala anggotanya. Lisan dia ucap alhamdulillah, maka umpama seorang lelaki, baginya pakaian diambil pada dua tepinya dan tiada dipakai pada sekaliannya. Mana tak cukup lengkap syukur dia tadi tu. Dia ambil kain, orang pakai sarung, dia pakai tepi gitu je, masih nampak lagi lah. Maka tiadalah memberi manfaat akan dia. Demikian itu daripada panas dan sejuk, mana tak pakai dengan betul. Dan embun dan hujan, maknanya dia akan terkena lagi benda yang sepatutnya tak kena kalau disyukur betul, pakaian dipakai dengan betul. Dan berhimpun segala ibarat daripada syukur itu dengan katanya apa? Bermula syukur itu mengetahui dengan hati. Mana kita kenal al-mun'im tadi itu. Syukur ialah apa? Kita mengenal akan mun'im, farahul qalbi bil mun'im, gembira hati dengan pemberi nikmat, la bin ni'am, bukan dengan nikmat tu aja. Dan pula menyebut dengan lisan. Lisan kita banyak menyebut, maknanya syukur alhamdulillah dan seumpamanya. Dan mengerjakan dengan segala anggota. Mana anggota kita kawal daripada segala maasi, tempat maksiat, maka orang itu dipanggil golongan syakirin. Orang yang bersyukur. Maka orang bersyukur ni adalah orang yang dipilih dan dapat kemuliaan. Sebab satu sifat yang dibawa dalam syurga ialah syukur. Lain tak ada. Warak, sabar, semua tak kat dalam syurga tak ada lah. Dalam syurga tak ada sabar tuan, makanlah pun nak ambil nikmat Tuhan. Tapi syukur ada. Apa syukur? Itulah wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil, dan akhir seruan ahli syurga apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada dalam syurga ada benda tu. Ada pun yang lain tak ada. Yang lain semua pekakas saja. Al-war'u, al-wara', as-sabru, iaitu semua pekakah-pekakah nak membina amal di dunia. Nak kena kontrol. Tapi dah masuk di sana, ada tak? Tuan lepaslah. Ambillah nikmat dia, yang dikendaki dengan sepuas hati. Bahkan nikmat syurga semakin hari semakin nikmat, semakin hebat maknanya. Kemudian, dan apabila engkau berkendak pada barang yang menanggung, ia akan dikau akan syukur. Mana kita nak olah macam mana nak jadi supaya kita dapat membina masuk dalam golongan insan syakirin, maka Tuan Pengarang letakkan satu kaedah besar di sini, itulah khaf min dawamin ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu, an yakuna laka istidrajan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. InsyaAllah belum. Ini akan datang, dia akan sambung rangkaian daripada ini. Maknanya kita nak ketuk supaya hati kita betul-betul dia dapat menunaikan syukur. Khaf, mana takut oleh kamu min dawami ihsanihi. Nikmat Tuhan, ihsan Tuhan tak putus, dawam. Hari-hari, tiap-tiap nafas kita sedut. Kalau dia pump je kan habis kita. Dan sedangkan dia kata nikmat Tuhan kepada kita tak pernah putus. Kita pula terbalik. Wadawami isaatik, engkau membuat kesalahan sertanya. Dia beri, kita pula buat sebaliknya. Patut balas dengan baik, tapi kita balas dengan benda tak elok.
Kata Sayyidina Umar, kalau kau nak lahirkan sifat raja, ya, kamu kena perhati sifat raja, kena perhati ma minhu ilai. Kalau nak bentuk sifat gerun, khauf, kita kena pandang ma minka ilai. Bila kita pandang nak dapat sifat raja, harap, kita kena pandang apa yang datang dari Allah kepada kamu. Dalam keadaan kita buat dosa, lalai, macam kesilapan, dia sentiasa hantar nikmat kita. Jadi kita rasa ada, maknanya harapan tu kuat. Ya, anak kan bila silap, tiba-tiba bapak dia marah-marah, kemudian ujung dia kata, mana anak aku tadi? Budak tu nyorok kok pisang keluar kepala kata. Tapi kata, mana syaitan dia tu? Ya, mana syaitan? Dia tak keluar kan? Memandang dia duduk tu. Tengok apa dia tengking tak ni ni. Itu maknanya. Jadi kita memandang ihsan Tuhan tadi, hati tu akan jadi lembut, nak kembali. Ya, raja. Tapi kalau nak datangkan gerun kepada Ta'ala, terbalik. Apa yang engkau hantar pada dia? Ma minka ilai. Hari-hari kita hantar apa tuan? Maksiat, mungkar, silap, macam-macam. Ya, kalau tidak, waliullah mengaku, ya Allah, dosa aku lebih banyak daripada pasir yang melatih. Itu wali tuan ni. Itu dengan sengaja daripada benda elok, kita mengaku kesilapan. Jadi kalau pandang itu, insyaAllah dia akan dapat imbang dua. Jadi akan datang dia akan bahas, itulah khaf min dawami ihsanihi ilaik ila akhir, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa maghfirani ala ma sallam. Ila akhir, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, innahu la ilaha illa anta.